بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang dikasihi Tuan Musi, Tuan Haji Nordin bin Abu Hassan, Pegawai Syara, khususnya sidang jemaah yang dikasihi Allah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga dapat kita duduk beriang i'tikaf sementara menantikan masuknya solat fardu isyak, serta dapat kita berada dalam jilsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab penawar bagi hati, dan kita insya-Allah akan mengupas pada bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Pada menyatakan kasih akan kemegahan. Seperti mana kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya, seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan, dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Jadi maksudnya orang yang sukakan kepada kemegahan ini bukanlah sifat yang dituntutlah, bukanlah sifat mahmudah, tetapinya sifat ni mazmumah, sifat yang dicela. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat yang ke-73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkan darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Artinya, bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi, dan tiada akan kebinasaan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan, dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya
daripada kedua-dua kehendak itu dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Ya, maksudnya ini diceritakan bermula negeri akhirat itu Allah Ta'ala jadikan kepada mereka-mereka yang tidak berkehendakkan akan ketinggian di atas muka bumi. Maksudnya dia ni tidaklah mahu dikenali, tidak perlu terkenal pun untuk melaksanakan kebajikan. Ya? Tak perlu terkenal, ataupun orang yang mana tidak perlu terkenal pun untuk menceritakan tentang kehebatan ibadahnya. Ya, seperti mana kita maklum tentang kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang mana dia tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ya, namanya masyhur di langit tapi tidak di dunia. Dia popular pun, namanya disebut-sebut pun setelah berlakunya kewafatan dia lah, baru disebut-sebut. Jadi ini Uwais Al-Qarni ni, ya, seorang yang mana ibadahnya itu ya bukanlah kata-kata hebat, tetapi sifat tawaduknya itu menyebabkan nama dia pun Rasulullah sebut, padahal dia tak pernah bertemu pun dengan Rasulullah. Ya, mungkin saya ada cerita banyak kali dah nak cerita Uwais Al-Qarni ni, yang mana dia datang dari Yaman ya, untuk bertemu dengan Rasulullah. Teringin sangat nak jumpa Rasulullah, teringin sangat nak jumpa, tapi dalam masa yang sama dia terpaksa menjaga ibu dia yang sakit, yang uzur. Atas keinginan yang keterlaluan sangat nak jumpa sangat Rasulullah, dia minta izin pada ibu dia. Ya, ibuku, aku nak pergi jumpa dengan Nabi, nak jumpa dengan Rasulullah di Madinah. Jarak Yaman dengan Madinah tu berapa ribu kilometer. Ya, ambil masa berbulan, sebulan lebih kurang nak sampai perjalanannya itu. Dan ibu dia pesan, tak apa, kau pergilah. Kau nak jumpa sangat Rasulullah, teringin sangat hati tu. Duk dengar nama Rasulullah, dengar nama Rasulullah dah. Dan Rasulullah pun hidup dah. Kalau kita sendiri pun macam tu dah. Ya, kalau Rasulullah masih hidup, takkanlah kita tak ambil peluang kan? Sudah pasti kita juga akan ambil peluang. Berusaha macam mana pun nak jumpa dengan Rasulullah SAW dah. Begitu jugalah Uwais Al-Qarni ni. Sebab ambil peluang, sebab Rasulullah masih lagi hidup. Jadinya bila dia pergi sampai, ingatkan dapatlah jumpa dengan Rasulullah, tapi dapat jumpa dengan Sayyidatina Aisyah sahaja. Sebab Rasulullah keluar ketika itu. Cuma ibu dia pesan, engkau dah sampai sana nanti, kalau kau dah selesai urusan, kau baliklah. Jangan lama-lama pula. Kan? Sebab ibu dia uzur, tak siapa yang uruskan. Maksudnya yang kata jangan berlama-lama tu tuan-tuan. Kalau nak pergi pun sebulan, balik pun sebulan, macam mana jangan berlama-lama? Tak? Bukannya pergi perjalanan satu hari tu malam kan? Boleh kira lagi yang tu. Kalau pergi pun nak sebulan, balik nak sebulan. Macam mana maksud jangan berlama-lama tu? Kan? Tapi sebab dia ingat pesan mak dia juga. Pesan mak dia kan, kalau dah selesai urusan, sebenarnya tak selesai urusan tu. Tapi bila nak tunggu Rasulullah balik, bila Rasulullah balik tak tahu bila. Ya, tak tahu bila. Dia tanya pada Sayyidina Aisyah bila Rasulullah akan pulang, tak pasti bila. Jadi dia pun kata tak tunggulah. Sebab mak dia pesan, dah kalau dah ni selesai baliklah. Sebenarnya tak selesai pun. Kan? Tapi sebab dia ingat pesan mak dia risaulah, takut apa-apa berlaku. Sebab perjalanan tu begitu jauh. Dia baliklah. Walaupun tak sempat jumpa dengan Rasulullah, tapi sampaikan salam kepada Rasulullah. Jadi bila Rasulullah balik, Rasulullah tanya, siapa yang datang? Ada siapa datang? Aisyah beritahu, dia ni orang daripada Yaman, Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni datang jumpa. Maka Rasulullah pesan kepada sahabat, ya, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni ni, kau minta doa daripada dia. Ya, padahal darjat dia tabi'in tau. Sahabat lagi tinggi pada tabi'in tu. Kedudukannya lah. Sebab sahabat ini mereka yang bertemu dengan Rasulullah, bercakap dengan Rasulullah dan beriman pada zaman itu dah. Kira Abu Jahal bukan sahabat lah, walaupun dia berdialog dengan Rasulullah, sebab dia tak beriman. Jadi dia tak dapat taraf sahabat. Sahabat ni syarat dia mesti beriman. Dia juga jumpa Rasulullah SAW, dapat taraf sahabat. Tapi sebab Uwais Al-Qarni dia tak jumpa Rasulullah, jadinya tak dapat taraf sahabat. Dia tabi'in lah. Rendahlah sikit. Tapi Rasulullah beritahu, ya, kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarni ni, ya, kau minta doa pada dia.
Ya, sebab tu bila sahabat dengar ni betul tunggu. Dia pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Umar, ya, bila datang Sayyidina Umar. Tunggu jemaah haji datang dari Yaman. Kan? Sebab Rasulullah kata kalau jumpa, maksudnya insya-Allah dia akan datang lah. Maksudnya dia akan datang lah tu. Ya. Tunggu musim haji yang ni tak datang. Musim haji yang kedua tak datang juga. Ya, sampai satu musim haji tu, ya, bila ditanya pada rombongan daripada Yaman ini, ada tak nama dari jemaah tuan ni dan rombongan tuan yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada. Kenapa? Ada tak. Kita tunggu punya lama kan. Tak ada tak muncul-muncul nama ni, tiba-tiba yang ni ada pula. Kenapa tuan? Kenapa? Apa masalah? Ada hutang ke? Dia ada pinjam alung ke apa ke? Apa masalah ni? Tak. Kami nak jumpa dengan dia. Kenapa tuan nak jumpa dengan dia? Dia orang pelik je lah. Kenapa nak jumpa dengan Uwais Al-Qarni? Dia bukan CEO. Ya. Dia bukan bertaraf siapa-siapa pun. Kenapa nak jumpa dengan dia? Kenapa tak jumpa dengan ketua rombongan kami ni ya? Yang bawa chief leader tak? Jumpa dengan dia lah. Tak boleh jumpa Uwais Al-Qarni juga. Jadi rombongan pun dia pelik je. Apa yang hebat sangat Uwais Al-Qarni sampai khalifah pun nak jumpa dia ni? Tak. Ya. Jadi kalau Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali jumpa dia juga. Tak payah cerita yang tu lah. Mana dia? Ya. Kalau keluar nak jumpa juga dengan dia tu, di kandang kuda. Dia tengah membersihkan tempat kami parking tu kan. Macam hari ni pun kita nak pergi masuk Mekah pun kita akan parking bas kita, kenderaan kita di luar. Kemudian kena ambil bas tu, kenderaan daripada untuk masuk Mekah baru dapat masuk. Yang kita bawa sendiri daripada luar tu, yang pergi ikut jalan darat lah. Kalau pergi naik flight tak ada masalah lah kan. Ini kalau orang yang pergi ke Mekah, ya, melalui jalan darat, dia tak boleh masuk direct. Dia kena parking lubang kat tempat tu. Ya, umpama macam tu lah. Jadinya jemaah ni mereka letak ya ada kuda unta mereka di situ. Uwais Al-Qarni yang menjaga unta keselamatan kenderaan ni. Pergi cari kat situ. Mereka pun pergilah cari. Pergi cari, ingatkan Uwais Al-Qarni ni somebody tak. Rupanya cuma penjaga, ya, penjaga ni lah, penjaga kuda, penjaga unta ya lah. Tak ada hebat mana. Ya, bila jumpa dengan Uwais Al-Qarni, wahai tuan ke Uwais Al-Qarni? Ya saya. Kenapa? Kan? Saya ni ya, sahabat Umar dengan Ali kan. Memang terkenal lah Umar dengan Ali. Jadi apa hajat tuan? Begini kan. Rasulullah pesan kepada kami, kalau jumpa dengan tuan, minta tuan doakan untuk kami. Kan? Minta tuan doakan untuk kami. Uwais Al-Qarni kata dia tolak mentah-mentah lah. Sebab yang bercakap daripada ni khalifah. Bayangkan tak, khalifah minta doa pada aku yang tukang jaga kandang kuda ni. Kan, siapa aku ni? Dia tak nak. Kan? Dia pujuk juga. Kan? Kami sebab Rasulullah pesan, suruh minta doa kat tuan ni. Tak pujuk juga. Dan akhirnya dia pun doa lah. Doa betul-betul. Okay. Dia pun menghilangkan diri lepas tu. Ya, ingatlah dia meninggal dunia lah. Dia dibuatkan cerita bila dia meninggal dunia ni lebih daripada 100,000 ya, yang menguruskan dia lah dalam riwayat sebut lah kan. Ya, jadinya kematiannya itu walaupun dia tak terkenal di bumi tapi di langit terkenal kan. Ni berlawanan dengan kita baca malam ni lah, iaitu orang yang mahukan kemasyhuran, orang yang mahukan kemegahan. Jadi orang yang mana di dunia ni dia tawaduk, dia zuhud, maka di akhirat esok dia akan mendapat kemuliaan lah. Dan juga ya, dan firman-Nya lagi dalam surah Hud ayat yang ke-15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, barang siapa ada menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya.
Bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Ya. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Orang yang mana mereka ini hidup di dunianya, ya, ataupun dengan amalnya, berbangga-bangga dengan amalnya, dengan kelebihan yang ada pada dia untuk mendapat habuan dunia semata-mata, maka Allah Ta'ala kata apa? Okey, kau nak aku bagi. Ya, gunakan ya, kelebihan yang ada pada dia, baik dalam bidang agama, usulnya dalam bidang agama lah. Nah, dalam urusan dunia tu masing-masing lah. Tapi dalam kelebihan dia, ilmu yang dia ada itu untuk mendapatkan kemasyhuran di dunia, kemegahan di dunia, maka dia dapat. Allah bagi, ambil. Ya, nah tetapinya di akhirat itu bahasa bagi mereka ini kemudian padanya, dan tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Ya, ini dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu. Makanya segala yang dia duk hebohkan dengan kelebihan yang ada pada dia tadi tidaklah memberi manfaat pada dia, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Rugi tak rugi tuan anak. Ya. Seperti mana Bal'am bin Bawra, kelebihan dia tu cukup hebat. Ya, Bal'am bin Bawra ini seorang orang alim daripada kalangan Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia ni orang yang paling alim. Ya. Alim dengan abid berbeza tuan-tuan ya. Kalau dalam hadis pun dia sebut, kalau orang alim ibaratnya seperti bulan purnama yang terang menerangi di malam hari. Abid, ahli ibadat pula ialah mereka seperti bintang-bintang yang hanya menerangi diri mereka sahaja. Bagaimana kita nak kenal seorang tu alim ataupun seorang itu abid? Macam mana nak kenal? Sebab hari ni kita pukul rata je. Yang abid pun alim, yang alim pun alim. Ya. Sebab kita pun tak kenal lah. Ya. Kalau abid ni, dia hebat lagi ibadah je lah. Mayang dia rajin, jemaah dia tak tinggal, kuliah dia tak tinggal. Ya. Tapi boleh kerja seorang je lah. Tak adalah boleh dapat untuk dia kongsi dengan orang. Orang alim ni pula, ilmu yang dia ada tadi dapat dikongsikan bersama. Dapat manfaat bersama. Contoh apa tuan-tuan? Kadang-kadang, kita jumpalah dengan seorang ni, ya, mungkin umurnya panjang, rezekinya murah, ya, anaknya ramai, semua berjaya lah. Dia ni sihat walafiat, alhamdulillah lah. Makan apa pun tak apa, tak payah pantang. Nak balon sajalah, tak ada masalah. Kita pun jumpalah dengan dia. Ni Ji nak tanyalah. Saya tengok Haji ni sihat, tak sakit pun. Tak pernah dengar lagi Haji masuk hospital lah. Lepas tu rezeki Haji pun melimpah. Anak-anak alhamdulillah semua berjaya kan. Haji sendiri pun alhamdulillah kan. Rezeki pun murah apa semua. Apa amalan Haji buat ni? Apa amalan yang Haji buat yang boleh jadi macam ni ni? Ya. Entahlah, saya pun tak tahu lah apa amalan. Tapi saya ni setiap pagi saya pertamanya saya akan amalkan baca ni lah surah Yusuf. Nampak? Saya tak tinggal. Ya. Kemudiannya saya ni kalau ramai takillah tu 1000 kali sehari saya buat. Ni tak tinggal ni. Tengok. Saya ni pula kalau setiap hari saya akan berzikir ya Razak, ya Razak, ya Razak 1000 kali. Kadang-kadang sampai 2000 kali tengok. Inilah abid ahli ibadat. Dalam ibadat sajalah. Dan benda tu boleh dia seorang je. Kadang-kadang dengan sebab amalan tu Allah Ta'ala bagi pada dia je lah. Nah, kadang-kadang kita pun bercakap, aku cuba buat macam ni, buat macam ni, tapi tak dapat pun. Yelah, memang lah. Sebab benda tu boleh dia seorang. Kan? Tapi kalau orang alim, tuan-tuan, ya, untuk kita murah rezeki, banyakkan bersedekah tuan-tuan. Ya, bila kita bersedekah ni, Allah Ta'ala akan panjangkan umur kita, Allah Ta'ala pelihara jaga orang kita. Dan doa tuan-tuan, setiap pagi jangan lupa. Dalam hadis sebut, kita selalu baca zikir ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Tuan-tuan baca 3 kali sebab hadis sebut
Ya, barang siapa yang baca zikir ini maka terpelihara bagi dia. Tidak ada benda yang boleh memudaratkan dia. Setiap pagi baca. Mana dapat? Dalam hadis sebut. Tu beza alim dengan abid. Alim tadi, ya, tak ada mana yang dalil menyatakan baca surah Yusuf itu bukan salah. Yusuf surah tak salah tuan. Tapi dia mungkin dia suka. Dia baca, tak ada masalah lah. Boleh ke dia seorang lah. Tapi kalau hadis sebut, tak. Kalau nak murah rezeki banyak. Kalau bersedekah, nak dihindarkan daripada mudarat, bacalah zikir ni, bismillahirrahmanirrahim tu dulu. Tu benda tu sebab ada waris dalam hadis. Jadi kalau untuk orang alim, tu macam tu lah. Lebih kepada petua lah maksud kita. Sebab tu beza antara abid dengan alim. Sebab tu alim ini ibarat bulan purnama yang beri cahaya pada kegelapan, menerangi kegelapan, manakala abid ibarat bintang yang hanya menerangi untuk diri dia je. Mungkin amalan itu boleh ke dia je lah. Tak, dia biasa buat. Kan? Ada setengah orang pula, dia kata dia saya ni, kalau orang payah nak meninggal lah, dia kata tak. Ya? Saya baca je. Ya, surah-surah Hud. Ya, surah Hud atau surah apa tu pilihan dia kata tak. Surah Ar-Ra'd, surah petir. Kan? Dia kata kalau orang payah nak meninggal ni, kan? Kadang-kadang orang bacakan Yasin, dia kata tak. Ada saya baca surah Ar-Ra'd ya. Tapi ini bukan hadis tuan-tuan, dia kata tak. Ini saya yang baca. Betul? Tak, pada pandangan dia tak. Ambil. Kan beza. Jadinya kita dapat kenal lah. Dia lepas ni kalau kita tengok seorang itu, ya, bila mana kita tengok dia, tanya dia petua apa, dia pun beritahu macam ni, tu mungkin. Betul lah. Dan dia buat tu betul. Kan? Dan dia pun tak bohong pun. Tapi mungkin boleh ke dia seorang. Mungkin amalan tersebut Allah Ta'ala suka bagi kat dia. Kita ni belum tentu lagi lah. Sebab apa? Mungkin kita buat macam dia. Tetapi hati kita tak macam dia. Kan? Mungkin hati dia betul bersih, hati dia betul-betul cantik. Jadi tak masalah lah yang tu. Ya, itu beza antara dua tu. Tapi kalau alim, tak masalah. Sebab apa? Dia sampaikan ilmu ni semua orang boleh buat. Semua boleh, maaf kata, semua boleh capai. Tak ada masalah lah itu. Kemudiannya, dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih, akan kemegahan. Maksudnya apa yang dia buat tadi ni, walaupun dia seorang alim, tapi rupanya tujuannya untuk habuan dunia semata-mata, makanya apa saja yang dia buat itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kau nak senang dunia, aku bagi. Allah nak bagilah kata. Nah, kau nak ni kau bagi, dapat lah. Di dunia je lah dapat. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia. Dan ini tak clear apa tuan? Sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya. Betul. Sebab apa? Dunia zinatallaha. Yang ni perhiasan. Ataupun wazinataha tak? Maksudnya, ya, dunia ini perhiasan. Dihiaskan dunia itu indah pada pandangan mata manusia. Ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 pun sebut benda ni. Kan? Betul lah tu. Siapa yang tak nak nikmat dunia ni kan? Ya, lagi kita orang biasa, orang awam ni, memanglah teringin nak dapat nikmat dunia ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela. Yang tadi tu kemegahan yang dicela kan? Yang ni pula kemegahan itu tiada dicela, akan dia semata-mata semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Boleh pula. Maksudnya dia tengok pada cara kita handle benda tu. Macam pisau jugalah. Kalau kita gunakan pisau itu untuk benda yang baik, untuk memotong, ya, untuk nak siang ikan, potong sayur dah, makanya tidaklah apa-apa, baguslah gunakan cara betul. Tapi kalau gunakan pisau itu untuk menikam orang atau untuk hala, tak, digunakan sebagai benda yang membahayakan nyawa manusia, makanya pisau yang sama, tetapi cara guna tak betul. Sama juga dengan kemegahan tadi. Yang tadi tu dia gunakan pisau tadi untuk memudaratkan orang, pasal tu dicela. Yang kedua ni juga pisau digunakan benda yang sama, tapi untuk, ya, dia potong sayur, untuk dia siang ikan. Inilah. Dan ketahui olehmu bahawasanya
kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata, semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Ada kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja. Orang yang mana dia ini diberi kelebihan harta ataupun nikmat dunia ini, digunakan nikmat dia ini untuk dimanfaatkan oleh sama-sama. Banyak sama diratah, sikit sama dicicah lah. Makanya nikmat dia digunakan itu bukanlah untuk kepentingan diri semata-mata, tetapi untuk dikongsi bersama-sama, seperti kemegahan seseorang di sisi raja. Yang menolak ia dengan dia akan zalim. Maksudnya dia ni ada jawatan, kemegahan lah jawatan ni di sisi raja, dan dia gunakan jawatannya itu untuk menasihati raja yang zalim. Kalau tak ada orang nasihatkan, maka raja itu terus berlaku zalim. Itu cerita dia. Maka kena adalah orang yang macam ni dan penasihat yang begini, yang mana itu kemegahan. Macam Haman, penasihat kepada Fir'aun, tapi Haman ni tak boleh pakai sebab dia bukan penasihat yang baik. Ini penasihat 20%. Dengan sama dengan dia sekali kena humban masuk neraka. Sama dengan Fir'aun. Sedangkan Haman itu dia penasihat kepada Fir'aun kan. Menteri Fir'aun lah, tapi tidak memberi nasihat yang baik, maka dengan dia sekali kena humban. Jadilah seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang memberi nasihat kepada raja supaya berjimat cermat. Bila mana raja ni bermimpi 7 ekor lembu dimakan, 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Pelik tak? Lembu gemuk kena makan lembu kurus. Apa tafsirannya? Maka Nabi Sulaiman pun menasihatkanlah. Maksudnya, wahai tuanku, kita kena berjimat cermat. 7 tahun yang pertama, maka bumi Mesir ini akan subur dengan tanaman. Maka ketika itu kita tanamlah banyak-banyak. Supaya apa? Tanaman kita ni subur. Sebab 7 tahun yang kedua, negara kita akan dilanda dengan kemarau yang akan menyebabkan semua tumbuhan rosak dan musnah dan haiwan-haiwan akan mati. Makanya bila kita telah menabung daripada awal, kita dah simpan stok 7 tahun pertama ni, kita simpan stok untuk 7 tahun yang akan datang, maka kita tidak ada masalah lagi untuk menghadapi krisis makanan pada ketika itu. Jadinya sebab apa? Sebab pada awal dah buat persiapan. Mujur Nabi Yusuf tu Nabi, jadi dapat mentakwilkan mimpi, mentadbir mimpi. Tapi macam kita hari ini tak adalah macam Nabi Yusuf, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membaca kehendak alam ni. Dapat membaca kat situ lah data-data yang ada lah. Tapi gitu Nabi Yusuf nasihatkan. Maka Alhamdulillah, Raja Mesir ketika itu, Fir'aun ketika itu mengikuti nasihat Nabi Yusuf alaihissalam dan benar seperti apa yang berlaku. Tetapi negara Mesir tidak menghadapi krisis makanan. Bahkan penduduk-penduduk yang berhampiran dengan Mesir, mereka datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Tak ada masalah. Dengan atas asbab itulah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu semula dengan adik-beradiknya. Asbab kemarau tu. Jadi kemudian yang menolak ia dengan akan zalim, dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Dia tetap balik pada ilmu dan amal. Ilmu saja tak cukup kalau tidak beramal. Amal pun tak cukup kalau tidak berilmu. Kalau ada ilmu, ibarat hanya ada enjin tapi tidak ada tayarnya. Bagaimana kereta nak bergerak? Enjin dah cantik, tayar pula tak ada. Begitu juga dengan amal. Tayar dah ada, enjin pula tak ada. Nak gerak macam mana? Jadi dua-dua ni penting.
Adapun ilmu, maka mengetahui ia akan segala kebinasaannya yang bersegera di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia. Dia kena ada ilmu dalam ni. Ya, sebab dia faham. Orang yang ada ilmu ni, dia tahu kedudukannya ini sebenarnya ramai mata-mata yang tak suka memandang. Jadi dia tahu bagaimana cara nak menguruskan kemegahan yang ada padanya itu. Ya, jadi kemegahan itu tidak membawa dia sebagai seorang yang sombong, tetapi tetap membawa dia pada seorang yang tawaduk dan zuhud. Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan dan berubah hati manusia. Betul. Manusia ini bila dia telah mendapat kemegahan, ya, kalau dia cukup takut kemegahan tu hilang daripada dia. Kenapa? Sebab manusia ini bila kemegahannya telah hilang, dia cukup bimbang orang tak hormat pada dia. Dia takut tu. Sebab tu Fir'aun ini, dia ni, ya, daripada seorang raja biasa, ya, bila mana dia telah berjaya menguasai rakyatnya hingga diangkat dia sebagai Tuhan. Sebab nak kata kaya, kaya dah. Nak kata berkuasa, kuasa dah. Manusia itu sifat dia. Ya? Mula-mula dia akan minta kaya dulu. Dia dah dapat kekayaan. Apa lagi dia minta? Dia minta nama dia terkenal lah. Dikenali oleh orang ramai. Bila orang dah kenal dia, pergi sana orang kenal, pergi sini orang kenal. Apa lagi dia nak? Dia nak orang dengar cakap dia pula. Itu normal. Sifat manusia kalau tidak dipandu dengan ilmu, tidak dipandu dengan hidayah Allah. Ya, dia akan jadi macam tu lah. Ya, mula-mula minta kaya. Dah dapat kaya, dia nak terkenal. Dia dah terkenal, dia nak orang dengar cakap dia. Apa yang dia cakap itu macam wahyu pula, orang kena patuh. Dan Allah Ta'ala muqallibul qulub, yakni ya, yang maha membolak-balikkan hati. Tu kata tadi, kalau korun dulu elok-elok manusia, kau dah dapat jadi kekayaan, makanya berubah terus daripada jadi manusia yang baik, maka menjadi manusia yang terhina. Dengan sebab apa? Hati tadi. Berubah sikap dia dengan kekayaan. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Itu kata tadi. Manusia bila mana dia dah capai kekayaan, dia dah capai kekuasaan, dia nak orang sujud pada dia. Tak adalah kita bermaksud orang menyembah dia, tuan-tuan. Tetapi maksudnya ialah apa yang saja yang terkeluar daripada mulutnya ini ibarat wahyu. Orang mesti patuh, orang mesti ikut. Itu cakap dia tu. Inilah manusia. Ya, dia akan angkat diri dia sebagai dewa pula. Dia tak angkat diri sebagai Tuhan, tapi sebagai dewa. Orang kena patuh dia cakap. Ya, tetapi kena ingat bahawa tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Berapa lama nak tahan? Tak tahan lama. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Maksudnya orang yang menyembah dia pun, orang yang duk bodek dia pun orang akan mati juga. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Sebab tu bila mana dimasukkan ke dalam liang kubur, ada disebut tuan doktor ke, yang berhormat ke, Datuk Seri ke, Datuk macam-macam, Datuk Tun ke apa dah. Tak disebut dah. Bila masuk je dalam liang lahat, disebut nama kita bin dengan mak kita sahaja. Wahai si Fulan bin si Fulanah. Tak ada disebut wahai Datuk Seri Tun Tristia Ustaz Doktor ke, dan tak ada sebut dah tentang tu. Tak keluar dah. Tak ada keluar dah lah. Kan? Itulah hebat tinggi macam tu. Sebab kenapa tuan-tuan? Nak bagi tahu kita bahawasanya kau punya hebat ke dunia macam mana pun, bila masuk liang lahat, itulah kau. Yang meneman kau amal je. Bukan gelaran-gelaran ni semua. Dan adapun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan, mengikat engkau. Pangkat ni pengikat, payang pangkat ya. Yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Ya, ada ejaan Jawi tahu tu kan. Pada sisi manusia seperti barang yang diceritakan. Bahawasanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Apa itu zahid? Orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud ini ialah dunia tak masuk dalam hati dia.
walaupun dia ni kaya melimpah ruah, kan? Ibaratnya seperti kapal yang berlayar di dalam lautan, kan? Yang mana walaupun ombak itu setinggi macam mana pun, tapi kapal itu tak tenggelam. Kenapa kapal itu tak tenggelam? Sebab air tak masuk dalam kapal. Sebab tu walaupun laut itu bergelora, tapi tak masuk air. Sebab apa? Selagi mana kapal itu tak dibocor. Itulah orang yang zuhud. Maksudnya, orang yang zuhud tidak terkesan dengan kemegahan dunia, tak terkesan dengan harta yang banyak, tak terkesan pun. Pada dia ni, dunia, pangkat ni di tangan dia lah. Kau bagilah pergelaran pada aku pun tak ada masalah. Tak? Seperti juga Imam Bazar 4, kan? Di macam-macam gelaran yang baik diberi kepada mereka, tapi tidaklah memberi, ya, tidak memberi kesan kepada mereka. Sebab apa? Seorang yang zuhud. Maka tak kala mengetahui orang zahid itu, jadi raja ni dia jumpa dengan seorang yang zuhud, maka tak kala mengetahui orang yang zuhud itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Ni cerita lah ni. Maka memakan ia dengan bersangatan loba, dan membesarkan ia akan suapannya. Ni makan depan raja ni tuan. Ya, bila raja tu datang, dia hidangkan makanan. Kemudian orang yang dikatakan zuhud tadi ni, dia makan begitu gelojoh depan raja. Dia ambil, buka mulut besar-besar dah. Jadi raja tengok, kata dia ni zuhud. Apa pasal dia makan macam-macam orang terkelap, orang kebulu, tak nak makan ni kan? Ya. Kenapa dia buat macam tu? Ya. Dengan memakan ia dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapannya, supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Sebab apa? Dia tak nak raja tu kagum dengan sifat zuhud dia ni. Sebab tu dia tak nak. Sebab raja ni dengar dia ni seorang yang zuhud. Dia tak nak raja itu respect, hormat dia, kagum dengan dia, dengan sifat dia tu akan menyebabkan hati dia ni berubah. Dia takut macam tu. Ada seorang dia, memang begitu tuan-tuan. Dia kadang dia takut orang ni terlalu hormat pada dia, maka dibuat satu sedikit kecelaan. Bukan pasal orang nak suruh orang hilang hormat, tak. Supaya kau jangan puji aku sangatlah, aku ni pun manusia juga. Aku pun ada buat salah, janganlah terlalu kagum sangat dengan aku ini. Begitulah perumpamaannya. Dia tak buat, dia bukan buat dosa besar pun. Cuma dia ada sedikit kekurangan supaya orang tidak terlalu mengagungkan dia. Dia terlalu kagum sebab dia nak bagi tahu aku juga manusia, aku juga ada buat salah. Kan? Seperti mana yang kisah Ashabul Kahfi, yang mana seorang raja yang Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir ni, dia bocorkan perahu kan. Yang mana bila mana ditanya kenapa kau bocorkan perahu ni? Kan? Aku bocorkan perahu ni sebab ada seorang raja yang zalim. Dia akan ambil perahu-perahu yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang elok-elok, dia akan rampas untuk dia bawa pergi berperang. Jadi aku bocorkan perahu orang ni supaya nampak cacat sedikit. Supaya raja tu dia tak ambil. Supaya raja tu tak rampas perahu dia ni. Sebab perahu dia ni lah tempat dia cari makan. Jadi kalau raja rampas perahu dia, macam mana cari makan? Jadi biar nampak cacat sedikit. Supaya raja tu tak berkenan dengan perahu ni. Padahal benda ni bocor tu pun boleh repair balik. Bukan tak boleh repair. Kan? Jadi itulah. Ya. Supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja tersebut. Maka tak kala melihat akan yang demikian oleh raja itu, maka berpalinglah ia. Bila raja tu tengok, pada sikap dia macam tu, maka raja pun tak berkenan dengan dia. Alhamdulillah, lega. Kalau raja tu berkenan dengan dia, dalam orang kampung semua berkenan dengan dia, dia lagi terkenal dengan sifatnya itu, maka dia bimbang dia akan hanyut dengan kehormatan yang sedemikian. Tak semua orang boleh, tuan-tuan. Tak semua orang boleh, dia boleh menjaga kemegahan ini. Dia bimbang, makanya dia tak apalah, biar aku tunjuk pelaku tak orang nak elok sangat, supaya nampak kekurangan aku, supaya orang tidaklah menganggap aku ni hebat sangat pun. Aku ni pun manusia biasa. Biarlah Allah Ta'ala yang menilai aku ni zuhud tak zuhud, bukan manusia yang menilai. Maka berkata orang yang zahid itu, Alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Dia ucapkan syukur. Bila raja tu berpaling daripada dia, tak nak tengok dia, ingatkan orang duk cakap engkau ni zuhud, engkau ni zuhud, aku ingat kau ni hebat sangat. Ingat kau ni zuhud sangat.
Rupa-rupanya bila berhadapan dengan raja, dia pun perangai tak senonoh. Jadi raja pun tak berkenan dengan dia. Jadi apa yang diucapkan oleh orang yang zuhud ini? Alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Maksudnya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Ya, dia ucap syukur. Supaya apa? Raja tu tak tengok dia, tak pandang dia. Seperti yang sebut tadi, kalau raja pun kagum dengan dia, sedangkan rakyat ataupun orang-orang biasa pun kagum dengan dia ni, kalau raja kagum maka bertambah-tambahlah dia punya kemegahan ini. Maka dia bimbang, kemegahan itu akan menyebabkan dia tergelincir. Sama juga dengan kisah Imam Abu Hanifah. Ketika mana dia berlalu di hadapan sekumpulan kanak-kanak. Sekumpulan kanak-kanak. Makanya kanak-kanak ni pemakai terompah. Ketika itu lantai tu agak licin. Maka dia nasihatkan, anak-anak, ya, anak-anak, kau jaga-jaga sikit. Kan? Lantai tu licin, pakai terompah tu, takut kau tergelincir. Dia nasihat, dia tegas budak-budak tu. Tapi ni orang kata orang Arab ni, budak-budak ni outspoken pun. Budak ni tanya, tegur dia balik. Engkau ke yang orang duk panggil Malikul Azam? Maksudnya orang yang terhebat. Budak ni tanya pada dia. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Ya, tok guru pada Imam Malik. Kan? Jadinya, budak ni tanya balik pada dia. Engkau ke yang dipanggil sebagai Malikul Azam? Kalau tak salah saya lah. Orang yang terhebat dalam bab ilmu, dalam bab semua. Engkau kan? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Gelaran itu bukan aku yang bagi. Orang yang bagi. Aku tak claim pun dari aku ni sebagai Malikul Azam. Dia kata. Budak tu nasihatkan dia. Jaga-jaga sikit. Kami ni, kalau pakai terompah pun, tergelincir, jatuh ni sakit di dunia yang sakit. Kami risau engkau. Takut engkau tergelincir dengan kemegahan. Akan menyebabkan kau tergelincir masuk ke dalam neraka. Lagi teruk pada kami. Kan? Menangis Imam Abu Hanifah. Kenapa? Ya, bila diteguran je tu. Kan? Tapi kalau kita di sini, budak-budak tegur, memang macam-macam keluar lah. Budak kau beringus lagi lah. Kau hajar macam-macam keluar lah. Tapi kalau di negara Arab memang macam tu lah. Ya? Baik budak, baik apa, dia tak kira siapa. Kalau bentuk tu pada pandangan dia ni, dia kan inilah. Ya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itu dah sebuah sedikit pengejaran tentang apa? Tentang menyatakan kasihkan kemegahan. Jadi kemegahan itu dia ibaratkan pisau. Kalau kita tahu menggunakan kemudahan itu, kemegahan ini, maka dia akan beri manfaat yang baik. Tapi kalau kita salah guna kemegahan itu, maka dia akan memberi mudarat kepada kita. Bukan di dunia dah, di akhirat esok akan beri mudarat yang besar. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, sembarang kelemahan dan kurang semua ampun dan maaf pada kelemahan diri saya. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada bab yang ketujuh, iaitu pada menyatakan kasih akan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.